Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni hari pertama lah untuk kamu PTPR kan. Okey, untuk subjek tasawur Islam, kita akan tengok tajuk prinsip perundangan Islam. Okey, kamu boleh tengok dekat buku teks kamu, tak silap saja tajuk yang keempat ataupun yang kelima, tak silap saja. Okey, tengok tajuk prinsip perundangan Islam. Yang tak ada buku tu boleh tengok dekat video Ustazah yang buat ni lah. Okey, prinsip perundangan Islam ada 5. Yang pertama Rabbaniyah, yang kedua Syumuliyah, yang ketiga Alamiyah, yang keempat dengan kelima lagi kita tengok. Okey, kita tengok satu-satu. Rabbaniyah. Rabbaniyah ni maksudnya ketuhanan. Okey, apa maksud Rabbaniyah ni? Hukum, konsep, prinsip, nilai, peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu daripada Allah. Maksudnya dekat sini, apa-apa konsep yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu daripada Allah. Itu maksud Rabbaniyah. Macam kita lah kan, kalau kita buat apa-apa pun, kita bersumberkan wahyu Allah. Dalam Quran ada doa, dalam hadis ada doa macam tu kan. Okay, itu maksud ketuhanan lah. Kita bergantung kepada Allah. Yang kedua ialah Syumuliyah. Syumuliyah ni maksudnya lengkap. Agama yang sempurna meliputi dunia dan akhirat. Memang tak dinafikan lagi. Islam adalah agama yang lengkap. Start daripada kita buka mata sampai kita nak tutup mata mati nanti, semua ada cara dia. Macam mana nak kapan, macam mana nak ke bumi, bila lahir, kena azan, kena bagi nama yang baik. Semua ada. Okey, itu adalah maksud Syumuliyah. Yang ketiga ialah Alamiyah. Alamiyah ni maksudnya sejagat. Sejagat ni apa? Sejagat ni ialah sesuai bagi semua manusia. Maksudnya apa-apa yang Allah dah tetapkan tu sesuai. Tak ada kompromi. Semua orang boleh buat. Okey. Okey, seterusnya ialah waqi'iyah. Waqi'iyah ni ialah realiti. Realiti ni benda apa yang berlaku lah kan. Okey. Apa maksud realiti ni? Agama yang praktikal, mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Contoh macam solat, semua orang boleh solat kan, tapi tak semua solat kan. Macam puasa pun sama, puasa semua orang boleh puasa, daripada budak kecil sampailah budak tua. Tapi ada juga yang ponting puasa. Okey, seterusnya adalah sabat dan murunah. Sabat ni maksudnya tetap dan teguh. Murunah ni maksudnya anjal. Tetap dengan teguh ni maksudnya dekat sini sabat ni lawan dia murunah lah. Kalau sabat ni lawan dia tetap, sabat ni maksud dia tetap, murunah ni maksud dia tak tetap lah, anjalan. Maksudnya boleh berubah-ubah. Okey, apa maksud sabat ni? Perkara yang tidak boleh diubah dasar, prinsip dan pelaksanaannya. Contoh, kalau solat dah 5 waktu, boleh ubah tak? Boleh. Kalau pelaksanaan dia kena ada i'tidal, rukuk, sujud apa semua kan. Tak boleh ubah, kena ikut. Okey, murunah ni anjal, berubah mengikut kesesuaian masa namun masih tetap pada prinsip asasnya. Okey, contohlah sembahyang jemaah kita kena rapat-rapatan, tapi lah ni sebab Covid kita tak boleh rapat-rapat, kita kena jarak-jarak. Macam tu lah, tapi tetap pada prinsip asas dia. Prinsip asas dia apa? Kena lebih daripada seorang kalau nak jemaah kan. Lepas tu kena niat imam, kena niat makmum, macam tu. Okey, faham setakat ni Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri prinsip pandangan hidup Islam. Ciri-ciri prinsip pandangan hidup Islam. Macam kita tengok yang tadilah, yang tadi kan ada 5 sepatutnya, tapi sabat dengan murunah tu dia terpecah pada 2 lah. Kalau tengok kat prinsip-prinsip ni, ciri-ciri ni. Okey, kita tengok yang pertama, Rabbaniyah. Okey, Rabbaniyah kita ulang balik juga yang tadi. Rabbaniyah agama yang diwahyukan oleh Allah, Islam dan seluruh makhluk milik Allah. Kita jangan nak katalah aku ni hidup sendiri-sendiri. Kita semua milik Allah. Allah yang memberi peraturan hidup. Memang selayaknya Allah bagi peraturan hidup. Sebab apa? Allah yang ciptakan kita. Allah yang bagi kita nyawa. Kita hidup pun dekat bumi Allah. Memang selayaknya Allah bagi kita peraturan. Dan kalau kita ikut peraturan Allah, insya-Allah kita akan berakhir di mana? Di syurga. Tapi kalau kita lawan apa yang Allah suruh, kat neraka dah jawab dia kan. Okey. Yang kedua ialah Syumuliyah. Syumuliyah ini ialah kesempurnaan milik Allah.
Kesempurnaan milik Allah ni maksudnya semua yang macam Ustazah cakap tadi, semuanya milik Allah. Okey. Islam tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang tertentu. Okay. Islam ni tak terikat dengan mana-mana pun. Okey. Siapa-siapa yang nak mai ke, apa ke, solat tetap kena solat, puasa tetap kena puasa. Maksudnya macam tu. Okey, manusia ada akal dan syariat yang lengkap. Manusia ni Allah dah kurniakan akal. Supaya kita ni boleh fikir apa yang salah dengan apa yang betul. Tinggal solat tu betul tak? Salah. Tinggal puasa tu betul tak? Salah. Kita pun boleh fikir sendiri kan. Okey, seterusnya kita tengok manusia, tengok alamiah. Alamiah ni, maksud alamiah tadi apa? Tengok alif lah. Okey, alamiah ni manusia sebaik-baik kejadian, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Tu yang kita kena buat. Okey, seterusnya kita tengok waqi'iyah. Okey. Apa maksud waqi'iyah ni? Praktikal dan mampu diamalkan. Praktikal dan mampu diamalkan. Kemudian menyelesaikan masalah kehidupan. Okey, dalam Al-Quran ada semua penyelesaian masalah, ada semua doa-doa, ada semua cara-cara, kita yang nak kena cari. Dan yang ketiga adalah menekankan kesederhanaan dan keseimbangan hidup. Okey. Kita tak boleh lebih sangat kepada kerja, kita sampai lupa ibadah. Kita tak boleh lebih sangat kepada ibadah sebab siapa nak bagi kita duit kan? Nak meneruskan kehidupan. Okay, faham Nas setakat ni? Seterusnya kita akan tengok kepada sabat dan murunah. Okey. Okey, sabat dan murunah. Sabat ialah akidah, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Ibadah khusus telah ditetapkan pelaksanaannya. Contoh, kita nak buat haji macam mana? Kita nak buat umrah macam mana? Semua tu telah ditetapkan pelaksanaannya, tak boleh ubah. Dan kita kena yakinlah kepada Allah. Seterusnya ialah murunah. Murunah ialah agama yang mudah. Kita tak boleh nak kata Islam ni terlalu mengongkong. Islam tak mengongkong, tapi Islam ni mudah. Cumanya kita ni nak buat ke tak? Yang jadi mengongkong tu sebab kita tak mau buat. Bukannya sebab susah nak buat. Dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan. Kita kena laksana benda tu ikut keadaan dan kemampuan. Contohlah, kamu pernah tengok kan pemain bola sepak kan, dia nak semayang tapi waktu dah nak habis tapi tengah game kan. So dia semayang dekat tepi padang kan. Bukannya payah, mudah je kalau nak semayang, bila-bila boleh semayang. Cumanya kita ni rasa macam payah. Okey. Setakat ni saja pengajaran kita pada hari ni, pelajaran kita pada hari ni. Kalau kamu apa-apa tak faham, kamu boleh tanya kat Ustazah. Okey, nota yang cantik-cantik ni Ustazah minta kamu salin, letak dekat dalam buku kamu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.